Beri masa secukupnya, Kerajaan Perpaduan buktikan prestasi sebenar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Shah Musa. Kerajaan Perpaduan berpendirian serius dan memasang tekad bagi menyelesaikan masalah prasarana dengan segera, antaranya melibatkan pendidikan, bekalan air dan jalan raya terutama di Sabah. Perdana Menteri menyatakan dalam usaha menyelesaikan masalah itu, Kerajaan Persekutuan dan Negeri perlu bekerjasama dengan padu bagi memastikan gerak kerja serta pelan yang dirancang mampu dilaksana dengan sempurna. Dato' Seri Anwar komited membantu Sabah menyelesaikan masalah itu apabila telah 3 kali ke negeri tersebut sejak memegang jawatan Perdana Menteri dan melihat sendiri situasi melibatkan prasarananya. Sehubungan itu, satu mesyuarat tertinggi bersama Kerajaan Persekutuan dan negeri akan diadakan esok bagi menangani masalah air di Sabah. Perdana Menteri berucap pada majlis penutupan sambutan Pesta Kaamatan 2023 di Penampang. Sementara itu, pada program Semarak Perpaduan Rakyat Papar, Perdana Menteri memaklumkan kerja-kerja pembinaan projek Lebuh Raya Pen Borneo di Sabah juga akan dipercepat. Di Sabah. Jadi saya telah runding dengan Ketua Menteri dan ini di bawah timbalan Perdana Menteri Fadilah. Datuk Seri Fadilah telah panggil mesyuarat supaya kita percepatkan. Ya. Biar proses betul. Jadi projeknya besar. Dia ada 35 package dan kita akan segerakan dan saya percaya dengan kerjasama kerajaan negeri kita dapat percepatkan. Dalam pada itu, sebanyak RM3 juta diluluskan sebagai peruntukan segera kepada Universiti Malaysia Sabah UMS bagi menangani masalah bekalan air yang dihadapi para pelajar universiti itu. Perdana Menteri berkata langkah tersebut penting bagi memastikan kehidupan dan pembelajaran para pelajar tidak terjejas. Dato' Seri Anwar berkata demikian pada sesi bual bicara bersama Perdana Menteri di kampus Induk UMS di Likas. Turut hadir Ketua Menteri Sabah yang juga Pro-Chancellor UMS Datuk Seri Panglima Haji G. Nur dan Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur. Semasa program Dialog Temu Anwar, Perdana Menteri menyantuni ribuan anak muda bagi menjawab pelbagai soalan secara santai dan terbuka. Menerusi program hampir 2 jam itu, Dato' Seri Anwar menjawab beberapa isu semasa termasuk peluang pekerjaan, isu air di Sabah, pendidikan, jalan raya dan ekonomi. Program Temu Anwar mendapat reaksi positif khususnya siswa dan siswazah yang menyertai sesi dialog tersebut. Manfaat daripada saya amat besarlah, terutamanya kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi ini, di mana Temu Anwar ini merupakan salah satu program yang amat baiklah. Jadi kami sebagai mahasiswa dapat mengutarakan apa-apa pendapat ataupun luahan daripada mahasiswa sendiri kepada Perdana Menteri. Program ini sangat bermanfaat terutama sekali kepada mahasiswi dan mahasiswa kerana dia telah memberikan peluang untuk mahasiswi dan mahasiswa ini menyuarakan pendapat dorang, untuk menyuarakan persoalan-persoalan bagi penjelasan yang ataupun justifikasi yang sendiri daripada yang berhormat Datuk Seri tadi. Sangat berpuas hati sebab sebagai orang kelainan upaya kami tak boleh ditindas. Kena bagi hak sama rata dengan orang-orang biasa. Orang kelainan upaya kan, walaupun dia kelainan upayanya, tapi mereka harus dilayan seperti orang-orang biasa. Program Temu Anwar ni saya rasa sangat excited sebab ini first time saya datang sini. Tapi banyak orang bilang banyak manifesto dari banyak student, dari UMS, dari UiTM, dari Politeknik lah. Tapi saya ini kali pertama yang kena buat di Sabah saya rasa. Tapi ini salah satu yang sangat besar dan saya rasa sangat excited lah. Program Dialog Anjuran Anwar Ibrahim Club AIC itu dihadiri lebih 5,000 belia dan masyarakat sekitar Kota Kinabalu yang diadakan di Dewan Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS.
Masa secukupnya perlu diberikan kepada kerajaan perpaduan bagi membuktikan prestasi sebenar dalam menguruskan negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan memberi penekanan mengenai tabir urus dan tata kelola kewangan yang baik berbanding menyegerakan segala agihan bantuan sekadar meraih sokongan rakyat. Peluang mesti diberikan kepada kerajaan perpaduan ini untuk memperlihatkan prestasinya. Kerana kerajaan yang baru 7 bulan ini tidak adil untuk dilemparkan soal prestasi. Kerana kita tahu bahawa kesan dari limpahan pengumuman dan dana yang disediakan melalui pembentangan belanjawan umpamanya hanya akan terlihat apabila pelaksanaannya dilakukan. Beliau mengulas mengenai Jabatan Kaji Sedik Endeavour MGC yang mendapati 52% responden Melayu dan 46% responden semua kaum tidak berpuas hati dengan prestasi kerajaan perpaduan menangani isu inflasi dan kos sara hidup. Terdahulu beliau menyempurnakan majlis penutupan Seminar Fikrah Siddiq Fadil Citra Budaya dan Peradaban Bangsa Malaysia di Ibu Negara. Kementerian Pendidikan KPM bersama Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan telah memulakan usaha proaktif menangani isu graduan lepasan ijazah sarjana muda pendidikan yang belum mempunyai penempatan di sekolah. Menterinya Fadlina Siddiq berharap isu itu dapat diselesaikan tahun ini. InsyaAllah tahun ini, insyaAllah tahun ini. Itu kita sudah ada usaha-usaha dengan SPP, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan untuk menangani isu itu. Kita ambil pandangan NGP itu, tetapi dalam masa yang sama sebenarnya gerakan dan tindakan proaktif kita adalah bersama dengan SPP. Ya, jadi kita akan tangani isu itu secara berperingkat insya-Allah. Beliau melancarkan buku sokongan pendidikan Dewan Bahasa dan Pustaka di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2023. 31 buah judul buku sokongan pendidikan diterbitkan merangkumi pelbagai mata pelajaran sekolah rendah dan menengah digarap berdasarkan kurikulum serta sukatan pelajar. Bermula 15 Jun, proses permohonan dan pembaharuan visa pekerja mahir asing akan menggunakan sistem Expat Gateway. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata sistem bersepadu yang menggunakan pendekatan satu tertingkap itu akan memendekkan proses dan mengurangkan birokrasi berkaitan pengambilan bakat asing. Jadi kita akan sebarkan maklumat FAQ dan juga arahan terperinci kepada pihak industri. Tapi fasa 1 maksudnya semua agensi akan berada di satu tingkap melalui Expat Gateway kecuali MDEC dengan IRDA. Dan MDEC and IRDA will come on board and integrated into the one single window on 15 of August 2023. Menerusi sistem sepadu ini, permohonan membabitkan sektor Tier 1, Tier 2 dan sektor penting akan diproses dalam tempoh 5 hari bekerja. Semua pihak berkepentingan terutama agensi pelulus dan agensi kawal selia yang terlibat dalam pengurusan ekspatriat dikendaki memperkemas tabir urus dan proses kelulusan permohonan. Jualan Mega Ehsan Rahmah menawarkan 7 barang keperluan asas utama dengan harga 30% lebih murah berbanding pasaran semasa. Program julung kali ini melibatkan 56 kawasan Dun Selangor. Tawaran melibatkan ayam segar, beras, telur ayam, minyak masak, ikan, gula pasir dan daging sejuk beku. Jualan Ehsan Rahmah ini adalah sinergi kepada 2 program di peringkat kementerian, KPDN dan juga jualan Ehsan daripada Kerajaan Negeri Selangor. Sudah barang pasti sinergi ini rakyat yang mendapat keuntungan dan rata-rata kita boleh memberikan suatu berita baik kepada rakyat. KPDN turut mengembangkan lagi pakej rahmah barangan elektrik.
Pengumuman mengenainya akan dilakukan dalam tempoh terdekat, manakala insurans Rahmah bakal dilancar minggu depan. Keputusan menarik balik rayuan berhubung isu penggunaan kalimah Allah 18 April lalu adalah lebih kepada perihal arahan pentadbiran. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan ia berkaitan rampasan bahan penerbitan semata-mata dan bukan melibatkan isu agama. Pada saya, kalau polemik ini nak dibincangkan, dia harus dalam kerangka dialog antaragama yang tujuannya untuk membina understanding, bukan niat untuk mengubah keyakinan atau kepercayaan atau akidah sesuatu pihak. Saya fikir semangat itu. Tapi dalam konteks yang kita bincang ni adalah soal membetulkan kecacatan kepada arahan pentadbiran. Saya fikir itu lebih aula, lebih utama dalam konteks sekarang ini. Segala rundingan perlu dibuat dalam konteks menjaga kerukunan serta keharmonian berdasarkan prinsip dan tanggungjawab terhadap keamanan negara. Beliau ditemui selepas ditemu bual dalam rancangan khas Bicara Naratif di Angkasa Puri. Dalam pada itu, Kementerian Dalam Negeri menegaskan rampasan oleh penguatkuasa daripada premis jam tangan berjenama kerana tertera perkataan LGBTQ. Dato' Sri Saifuddin menafikan rampasan dibuat kerana warna, malah menegaskan rampasan dibuat susulan tertera perkataan LGBTQ pada permukaan jarum jam. Kemunculan model itu di pasaran, baik secara atas talian ataupun jualan fizikal, telah mengundang reaksi awam. Dan pihak kementerian, khususnya melalui bahagian PK, singkatan untuk penguatkuasa dan kawalan, PK, menerima aduan awam. So what do we do dengan aduan awam? Kita tinjau di lapangan dan kita dapati benar ada berlaku penjualan. Dan pada muka jam itu tertera dengan jelas perkataan LGBTQ, yang kita sedia maklum topik ini topik yang sangat sensitif dalam sebuah negara berbilang kaum, berbilang agama, dan Islam sebagai agama persekutuan. Bertindak di atas aduan awam, itulah langkah yang dibuat. Apakah mereka ada menghubungi kita? Jawapannya belum. Ya, sebab itu saya nak tegaskan bahawa memang tertera pada muka jam itu perkataan itu. Rampasan dibuat atas aduan awam dan menyifatkan penjualan jam dengan tema sedemikian amat sensitif di negara ini. Dato' Saifuddin ditemui selepas lawatan kerja ke kaunter pelepas imigresen Jemaah Haji Malaysia di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Jumlah aduan mengenai penipuan atau skam yang diterima Suruhanjaya Security SC tahun lalu meningkat 100% kepada 1,124 aduan berbanding 548 aduan pada 2020. Timbalan Menteri Kewangan Dato' Sri Ahmad Maslan berkata sebanyak 60% daripada jumlah aduan diterima SC melibatkan penipuan pelaburan terutama secara dalam talian, membabitkan kerugian mencecah puluhan juta ringgit. Apakah di antara yang dibuat oleh SC? Antaranya ialah untuk memastikan ada preemptive actions melalui alert list. Contoh tahun 2022, 267 nama syarikat dimasukkan dalam SC Investor Alert List, menyekat 166 laman web dan 224 akaun media sosial yang disyaki menjalankan penipuan pelaburan. Suku pertama tahun ini tambah lagi 84 entiti ke dalam SC Investor Alert List, menyekat 61 laman web dan 80 akaun media sosial. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas lawatan rasmi ke Suruhanjaya Security Malaysia di Ibu Negara.
Tindakan Kementerian Dalam Negeri merampas jam tangan didakwa ada unsur LGBT merupakan langkah positif bagi mencegah gejala itu berleluasa di Malaysia. Menurut Timbalan Pengerusi Yayasan Gabungan Persatuan Institusi Tahfiz Al-Quran Kebangsaan PINTA, Muhammad Gunawan Cik Abdul Aziz, ia dilihat menjunjung kedudukan Islam sebagai agama persekutuan seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Gejala. Bagi saya perkataan LGBTQ ini adalah gejala yang sangat-sangat kita kena elakkan. Kerana itu adalah perkara yang sangat jelas dalam agama dan ia kalau di Malaysia ni kita benarkan, maka ia merupakan satu pengkhianatan kepada kedudukan Islam itu sendiri sebagai agama persekutuan. Dan tindakan ini juga sebenarnya mendapati semangat dalam agama iaitu saddu zara'i untuk kita cegah daripada sebarang kemungkinan akan menjadi lebih merebak. Jadi tindakan KDN itu kita setuju dan kita harap perkara ini juga akan didukung oleh pihak-pihak lain, bukan setakat Jabatan Agama. Sebarang kemungkinan mengenai perubahan tarif air tidak akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Menurut Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad, perkara tersebut masih tertakluk kepada mekanisme penetapan tarif oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN). Yeah, it's not going to be immediate. Sebab dia ada tariff setting mechanism lah, yang tu kita belum introduce lagi, tapi cadangan tu dah lama ada. We are monitoring closely sebab dia ada impact lah kepada pengguna. Macam saya kata, kita tak nak mereka yang perlu dilindungi ini akan jadi mangsa. So we will look at it closely dan it will not come soon. Macam untuk tarif elektrik pun padu hanya akan ready pada hujung tahun. Jadi bila nak implement apa-apa kajian semula tarif berkaitan padu, dia akan hanya boleh dibuat next cycle tahun depan. So water pun similar juga, it's not going to come dalam beberapa minggu atau bulan yang akan datang lah. It will take some time when we study this. Bila berkata demikian dalam sidang media Majlis Penjenamaan Semula Malakoff di Ibu Negara, terdahulu Kementerian sedang melaksana cadangan semakan semula tarif air bagi membolehkan kadar baharu memberikan pulangan modal setimpal kos operasi. Kementerian Komunikasi dan Digital menyasarkan 80% liputan rangkaian seluler 5G di seluruh Malaysia menjelang hujung tahun ini. Timbalan Menterinya Teo Ni Ching menyatakan di Negeri Sembilan sahaja pihak kementerian akan membangunkan 207 tapak 5G merangkumi 53% liputan 5G di kawasan berpenduduk di seluruh negeri itu. Liputan 4G di seluruh Negeri Sembilan untuk kawasan berpenduduk akanlah mencapai lebih daripada 99%. Dan yang untuk yang baki 1% itu kami akanlah akanlah membekal liputan 4G melalui jendela fasa 2. Selain daripada itu, untuk liputan 5G di seluruh Negeri Sembilan, kami juga berhasrat untuklah mendiri tapak untuk 5G adalah sebanyak 207. Setakat ini yang sudah siap adalah 131. Jadi liputannya adalah sebanyak 53 untuk kawasan 53% untuklah kawasan berpenduduk. Beliau temui semasa kempen peningkatan kesedaran keselamatan cyber, ekonomi digital dan konektiviti di Pusat Aktiviti Warga Emas Pawi, Kampung Sri Sikamat, Seremban. Kementerian Kesihatan komited dalam memastikan rang undang-undang RUU Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2023 akan dibentangkan pada minggu pertama persidangan Parlimen awal Jun ini. Timbalan Menterinya Luka Nisman Awang Sauni berkata pembentangan itu penting berikutan melalui kaji selidik yang dijalankan. Institut Kanser Negara menunjukkan lonjakan jumlah penggunaan vape yang ketara daripada 9.8% kepada 14%
13.9% bagi tempoh 2017 hingga 2022. RUU yang telah ditambah baik dan bakal dibentangkan ini mendapat sokongan daripada semua ahli kabinet melalui sesi libat urus melibatkan semua ahli parlimen, kerajaan dan pembangkang yang dijalankan sebelum ini. Sesi libat urus ini juga tidak hanya melibatkan ahli parlimen, malah mengambil pandangan penggiat industri vape dan NGO sebelum dibentangkan. Beliau menyatakannya selepas merasmikan sambutan Hari Tanpa Tembakau Sedunia peringkat kebangsaan di Melaka. Sempena sambutan Hari Tanpa Tembakau, kempen kesedaran di Anjur Hospital Al-Sultan Abdullah UiTM Puncak Alam. Program di Anjur bagi meningkatkan kesedaran awam tentang bahaya rokok dan vape. Program dirasmikan pengarahnya Profesor Dr. Sazli Shahlan Kasim. Menurut beliau, ia dianjur dengan kerjasama beberapa rakan strategik. Hari ini adalah satu permulaan kepada usaha kami bersama-sama dengan rakan-rakan kolaborasi untuk membasmi tabiat mengisap rokok dan juga ketagihan terhadap nikotin. Dan kami harapkan usaha ini boleh membantu kerajaan dan juga rakyat untuk menjadi masyarakat yang lebih sihat. Program yang turut diadakan secara dalam talian itu turut disertai hampir 400 peserta. Kejadian bumbung Dewan runtuh di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM telah melibatkan 6 orang mangsa berumur 30 hingga 50 tahun. Menurut Komando Operasi Pasukan Bomba dan Penyelamat PB Syamsul Arifin Kamaruzaman, kesemua mangsa mengalami cedera ringan dan telah dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk pemeriksaan selanjutnya. Pusat Gerakan Operasi Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur telah terima panggilan kecemasan melalui talian MES 999 pada pukul 11.56 pagi. Balai bomba yang terlibat dalam operasi bumbung runtuh ini adalah Balai Bomba dan Penyelamat dari Sri Hatta Mas serta Hang Tuah dengan kekuatan 15 anggota. Kesemua mangsa telah dikeluarkan oleh orang awam sebelum ketibaan pihak bomba di lokasi kejadian. Operasi tamat sepenuhnya pada pukul 12.51 tengah hari dan punca runtuhan masih dalam siasatan. Seramai 10 wanita di Selangor menerima anugerah Tokoh Ibu sempena sambutan Hari Ibu Peringkat Negeri Selangor 2023. Tengku Pemaisuri Selangor, Tengku Pemaisuri Nur Ashikin berkenan menyampaikan anugerah berkenaan. Yang di-Pertua Pekawanis Datin Sri Masdiana Muhammad berkata mereka ini dipilih berdasarkan kepribadian dan ketokohan dalam membina syahsiah anak sehingga berjaya selain sumbangan yang diberikan kepada masyarakat. Seramai 340 tokoh ibu dipilih daripada 35 Dewan Undangan Negeri DUN yang mana 10 daripada mereka akan menerima anugerah khas iaitu tokoh ibu mithali, ibu ikon, ibu inspirasi dan ibu inovatif. Pada majlis itu juga, Tengku Pemaisuri Nur Ashikin berkenan berasmi dan melancarkan ulang tahun Pertubuhan Kebajikan dan Amal Wanita Selangor Pekawanis ke-15 di Shah Alam, Selangor. Pekawanis adalah badan bukan kerajaan NGO yang ditubuhkan untuk membantu masyarakat yang terdiri daripada kalangan ibu tunggal, golongan asnaf, wanita dan golongan B40 di Selangor seiring dengan moto sentiasa peka dengan kebajikan rakyat. Kita beralih ke perkembangan sukan kejohanan rugby Asia ARC. Ketua Jurulatih skuad rugby 15 sebelah kebangsaan Muhammad Farid Syazwan Abu Bakar mahu barisan pemain menjadi lebih kompetitif jika mahu bersaing dengan pasukan terbaik Asia. Skuad Bunga Raya kini menjalani latihan sebelum pertembungan pertama menentang Korea Selatan pada 3 Jun ini. Menurut Farid, tempoh masa latihan singkat akan dimanfaatkan sebaik mungkin bagi memantapkan pasukan. Mempertingkatkan apa yang telah kita praktik daripada training selama 2 minggu yang lepas. So, minggu ni kita cuba untuk meningkatkan kepatasan taktikal dan juga mengurangkan kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh pemain.
Skuad Bunga Raya Kebangsaan yang bersaing dalam Divisyen Premier musim ini seterusnya bakal berdepan Hong Kong pada 10 Jun. Pasukan bola sepak UiTM akan dijenamakan semula sebagai UiTM United sebagai persediaan menghadapi kancah Liga Amatur Malaysia Liga M4 2023 dengan mengekalkan tradisi 100% pemain di kalangan pelajar UiTM. Pasukan tersebut bakal dibarisi seramai 30 pemain. Menurut Presiden UiTM United, Profesor Dr. Muhammad Sazli Shahibi, pengurusan tertinggi sentiasa memberikan sokongan penuh kepada pasukan untuk terus kekal dalam Liga Bola Sepak Malaysia. Dan kita harap pelajar-pelajar yang kita latih dan kita asuh itu selepas ini boleh pergi ke pasukan-pasukan yang hebat seperti di Liga Super pada satu hari nantilah. Dan saya percaya itu akan berlaku. Di mana pemain-pemain kita ni dia punya kualiti itu tinggi. Mereka terdiri daripada pemain-pemain yang biasa beraksi di Piala Belia, Piala Presiden. UiTM United akan membuka tirai Liga M4 2023 menentang pasukan Real Cukai FC pada Sabtu ini di Stadium UiTM Shah Alam. Perlawanan persahabatan Tier 1 skuad Harimau Melaya menentang Yaman yang dijadualkan pada 20 Jun ini terpaksa dibatalkan. Menurut Setiausaha Agong FM, Nur Azman Rahman, pihaknya menerima surat makluman rasmi daripada Persatuan Bola Sepak Yaman YFA petang semalam yang tidak dapat memberi komitmen terhadap perlawanan tersebut. YFA memberi alasan tidak dapat membawa barisan pemain utama yang bakal menyertai kejohanan Asia Barat di Iraq. FMM kemudian bertindak pantas menghubungi beberapa pasukan lain dan berjaya mendapat persetujuan daripada Papua New Guinea sebagai pasukan pengganti. Perlawanan kekal akan berlangsung di Stadium Sultan Mizan Zainabidin pada 20 Jun ini. Skuad kendalian jurulatih Kim Pan-gon terlebih dahulu akan berdepan pasukan ranking ke-134 dunia Kepulauan Solomon di Stadium Sultan Mizan Zainabidin pada 14 Jun. Pesaka akan terus menganjurkan kejohanan kompetitif bagi mencari pesilat yang mampu menyambung legasi ditinggalkan juara dunia 4 kali Ali Jeffrey Jamari. Presiden Pesaka Datuk Megat Zulkarnain Omar Din berkata, ramai pelapis baharu berjaya dicungkil melalui penganjuran kejohanan sebelum ini, namun ia masih belum memadai. Yalah, masih terlalu awal untuk saya menamakan kerana Al-Jufri pun bukan dibentuk dalam sehari. Bukan dalam sehari, ianya mengambil proses yang agak panjang. Namun saya bersyukur kerana dalam kelompok pesilat negara sekarang ini kita mempunyai sejumlah besar yang rata-ratanya umur masih muda. Hampir sama dengan sewaktu awal Al-Jufri dipilih menyertai skuad kebangsaan. Jadi saya dapat lihat beberapa orang yang saya fikir ada kebolehan dan kemampuan. Beliau ditemui selepas majlis perasmian penutup kejuaraan silat Piala Al-Jufri 2023 di Temerloh. Jelas beliau selain mencari bakat baharu pesaka dan pihak Kementerian Belia dan Sukan juga perlu membuat persiapan bagi menghadapi pelbagai kejohanan besar termasuk pertandingan silat dunia yang akan berlangsung di Jakarta, Indonesia tahun depan. Paparan itu mengakhiri berita tengah malam. Saya Muhammad Syah Musa, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selamat malam dan Assalamualaikum.